Way you move, that shit is beautiful. Late night crew, you're uno numero. EOS, the feelings mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. All day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and never going ha ha ha. Oh yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Okay, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Okay, baik. Malam ni live sedikit lambat, terganggu sedikit disebabkan ada masalah teknikal. Okay, petang tadi ada masalah internet ni, malam pula kamera pula tak boleh on kan. Jadi macam-macam dugaan dan cobaan. Okay, tapi tak apa, kita teruskan juga live kita pada malam ni. Baik. Tajuk kita pada malam ni adalah mengenai masih lagi dalam konteks chart pattern, yang mana masih lagi dalam chart pattern, dan dalam chart pattern tu kita masih lagi berada dalam subtopik continuation chart pattern, yang mana hari ni chart pattern yang kita akan kongsikan, yang saya akan kongsikan dengan anda semua adalah mengenai chart pattern triangle, bullish triangle pattern. Okay, bullish triangle pattern yang mana yang mana ada apa orang kata, formation triangle lah. Sebelum ni kita dah belajar pennant, kita dah belajar flag, yang mana kalau you perasan ada beberapa saham yang ditunjuk dia buat pennant dan hari ni dia breakout. Kalau siapa yang perasan lah, antaranya adalah OpenSeas pennant sebab dia jatuh sharp, lepas tu dia reverse. Okay, kita tahu, kita nampak OpenSeas hari ni dan dia breakout hari ni. Dan apa lagi satu lagi tadi pagi tadi lagi saya dah perasan macam dia nak breakout, dan tengah hari tu juga dia, pagi tu juga dia breakout. Sekejap, apa satu lagi tu saya kena tengok balik apa yang satu lagi tu. Yang saya ingat OpenSeas, satu lagi saya nak kena check balik. Right, satu lagi ni. Satu lagi Scomnet. Okay. Yes, Scomnet.
Jadi kalau you perasan dia sebenarnya dia buat pattern pennant dan dia breakout. Tu sebab awal pagi lagi saya dah bagi tahu dekat Student Investor Masterclass, Scomnet macam dia nak break. Saya cakap macam nak break tapi boleh perhati. Jadi tak tahulah dia orang beli ataupun tidak. Okay. Jadi anyway, itulah dia salah satu contoh bullish continuation pattern yang mana nama pattern tu adalah bullish pennant. Pennant selalunya paling kurang dia akan ambil 3 hari, paling lama dia akan ambil sebulan lah. Alright. OpenSys. Macam mana nak tengok poll OpenSys? Astaghfirullah. Tengok Marubozu dia sudah. Marubozu dia sudah. Dia punya poll. Kan? Sebelum dia breakout tu. Hari minggu lepas. Kan? You nampak dia punya ni, silakan. OpenSys pula dah lah dia buat pennant. Campur pula dengan candlestick pattern. Memang super power lah. Kan dia punya break. Dan by right, kalau you nak masuk, you memang boleh masuk lah petang tadi sebab dia technical breakout dan ada volume yang besar dan dia ada Marubozu. Jadi kalau you tumpang setakat nak cari 5%, I don't see any issue lah dekat situ. Alright. Itu dia. Okay, good. Tadi saya ada nampak Tuan Ibrahim cakap kalau siapa nak buka CDS account boleh guna apps Bursa Anywhere. Betul. Cuma saya pun tak habis explore lagi. Dan kalau you, maksudnya kalau you buka bursa, yang saya faham lah, saya just baca baru tadi, saya tak go through secara teknikal lebih mendalam. Yang saya faham based on apa yang saya baca, yang Bursa Anywhere ni apps dia adalah, maksudnya you buka apps tu, you cakap you nak buka CDS dan you cakap lah you nak ambil CDS dengan broker mana apa semua. Jadi diorang akan arrangekan untuk kita. Macam itulah yang saya faham. Tapi secara teknikal lebih detail macam mana nak guna, saya pun tak sempat guna. Saya pun tak sempat explore. Jadi bila tak sempat explore, tak boleh nak komen panjang lah. Tapi apa yang saya nampak, apa yang saya nampak, dia agak menarik lah apps yang Bursa buat ni, Bursa Anywhere ni. Okay. Dan kita boleh tengok total portfolio kita. Bermaksud portfolio kita daripada semua CDS yang kita ada, kita boleh tengok total amount yang kita dah, duit yang ada dekat dalam account CDS kita lah. Itu yang saya faham lah tentang Bursa Anywhere ni. Alright. Jadi bolehlah try, free je pun apps tu, tak kena bayar pun. Okay. Silakan boleh cuba. Alright. Jadi kita continue dengan tajuk kita pada malam ni. Right, tajuk kita pada malam ni adalah mengenai bullish triangle pattern. Jadi okay, bullish triangle pattern yang mana kalau kita tengok bullish triangle pattern ni, bentuk dia seakan-akan flag lah. Okay, tu sebab kadang-kadang ada orang confuse, ni flag ke ni triangle, ni flag ke ni triangle kan. Jadi ramai yang confuse lah selalunya bila dia berbentuk macam tu. Jadi jadi kalau you tengok, ada orang cakap flat betul, orang cakap triangle pun betul, tapi dia punya beza dia adalah pembentukan dan jangka masa yang diambil untuk membentuk ni lah, membentuk pattern-pattern tersebut. Okay, so contoh flag dengan pennant dia lebih kepada short term period. Yang mana kalau kita tengok triangle ni dia boleh ambil sehingga 6 bulan dia punya pembentukan lah in detail. Dan in detail lagi in detail sebenarnya saya pun tak hafal sebenarnya. Tapi pembentukan dia bila saya nampak tu saya tahu, yes, this is dia punya, apa kita panggil, this is triangle pattern. Okay. Jadi pembentukan dia hampir sama juga macam flag, cumanya dia tak ada pole. Beza dia dengan flag adalah dia tak ada pole. Dia tak ada tiang bendera lah. Dan dia punya fluctuation dia, maksudnya dia turun naik, dia punya fluctuate harga tu kan, dia punya ni lebih agresif sikit, dan kemungkinan boleh menyebabkan anda sakit jantung pun ya juga. Okay. Dan contoh terbaik, sekejap saya check betul contoh terbaik dia dekat sini, dekat saham ni. Sekejap saya confirm dulu. Boleh kata contoh terbaik dia ada dekat saham ni lah. Boleh kata, tapi ada orang cakap ini flag pun ada kan. Jadi
payah jugalah, payah sebenarnya you nak identify kan. Sebab pattern ni dia it could takes up to kejap. Dia boleh mengambil masa sehingga beberapa bulan lah. Okay, dia punya pembentukan tu. Jadi kita tengok sekejap pembentukan dia. Saya buka saya punya ni sekejap. Blackboard. Alright, saya buka Blackboard sebentar. Okay. Right. Okay, kejap. Okay, good. Okay, so kita akan buka Blackboard sebentar. Ini dia Blackboard. Okay. Untuk pembentukan bullish, mana dia? Okay. Untuk pembentukan bullish triangle pattern, alright, saya tulis kat sini. Bullish apa ini? Bullish triangle pattern. Okay. Bullish triangle pattern. Alright, so untuk bullish triangle pattern, pembentukan dia hampir sama macam juga flag. Kalau flag kita tahu flag bentuk dia macam ni. Dia akan ada macam ni sikit kan. Dia wavy sikit macam tu. Okay. Dia turun naik macam ni lah lebih kurang. Okay. Ni wavy ni gambaran senang. Tapi selalunya flag yang betul dia bentuknya macam ni. Macam tu. Okay. Ni gambaran flag yang betul lah. Yang realitinya macam ni. Dia tak jadi macam ni pun. Okay. Dan untuk pembentukan triangle, okay, dia sama. Okay. Dia macam ni. Dia naik. Okay, dia naik. Tapi dia punya kejatuhan tu, dia jatuh lagi banyak. Macam tu. Dia akan jadi macam ni. Okay. So triangle dia ada macam-macam jenis triangle lah. Dan masih sama. Penghujung dia masih ada apex. Okay. Ni namanya apex lah. Okay. Maksudnya dia akan fluctuate macam tu. Dan dia punya fluctuation dia lebih ganas. Okay. Lebih ganas dan lebih agresif lah. Alright. Maksudnya anda perlukan jantung yang lebih kuat. Bila anda tengok pattern ni. Tapi kadang-kadang kalau you tengok dia tak jatuh terus jatuh besar. Selalunya dia akan jatuh tu, dia jatuh pelan-pelan. Dia akan jatuh macam ni lah lebih kurang. Sekejap Okay. Ni triangle pattern. Okay, bullish continuation, bullish triangle pattern. Dia sebab dia continuation pattern. Jadi sebelum dia punya kenaikan tu, dia punya pembentukan tu dia mesti macam ni. Dia mesti start dengan uptrend. Lepas tu dia sampai sini, dia akan turun macam tu. Tapi dia tak adalah jatuh straight macam ni. In reality dia akan jatuh macam ni lebih kurang. Okay, dia akan jatuh macam ni. Dia macam tu. Macam tu. In reality. Okay, ni reality je dia akan jatuh dan naik macam ni. Dia tak adalah jatuh terus. Jatuh golek boleh menangis hujung katil lah. Tak ada. Dia selalu dia jatuh pelan-pelan kan. Buat you all hilang sabar dulu sekejap. Kan? Seperti contoh saham KUB. Tu contoh saham yang ni lah. Okay, saham KUB antara contoh saham-saham yang tengah forming triangle pattern. Okay. Dan macam mana you nak buat prediction? Maksudnya you nak measure ke manakah arah tuju harga pasaran tu. Kan, you tengok kat sini. Okay, kalau triangle tu dia bentuknya macam ni. Kan. Ni apex. Dia punya cerita sama je. While harga tu bergerak towards apex macam ni. Kan, price ke sini. Price down. Volume dia juga haruslah. Ke sini juga. Okay. Itu cerita dia. Maksudnya kalau price dia macam ni, moving towards apex, bergerak ke arah apex, dia punya hujung muncung ni, volume dia pun kena makin kering jugalah. So price down, volume down, ini baru kita consider dia sebagai bullish. Right. Jadi untuk kita buat prediction, ke manakah harga ni boleh pergi, boleh naik, setinggi mana, sampai berapa ringgit dia boleh pergi, kita kena tengok dekat sini. Alright, dia punya size. So you lukislah satu pole kat sini. Okay. You lukis. You ukur ketinggian. Kan. Guna benda ni. Lepas tu benda ni. You just carry forward ke sini. Kat mana tempat dia break out lah. Kalau dia break sini, sinilah. Okay, you bulat. Benda yang sama. Okay. Maksudnya ketinggian sini sangat ke sini. Itulah ke mana target price dia yang you boleh
letak dan you boleh targetkan sebenarnya. Jadi itu cara-cara untuk anda gunakan bullish triangle pattern. Dan berapa lama it could takes up to tahun. Kadang-kadang boleh sampai tahun, kadang-kadang paling cepat pun I think dalam 2 months tak silap saya pun tak ingat in detail. Okay, I need to look into my my book lah. Okay, I need to look into my notebook so that I can tell you the detail lah. Okay, sekejap. Alright, so hari ni sebenarnya nama dia yes, kita belajar triangle. Triangle pattern dia ada beberapa jenis. Lupa pula nak bagi tahu. Triangle pattern dia ada beberapa jenis. Yang kita belajar malam ni namanya symmetrical. Symmetrical yang kita belajar malam ni. Alright, dia ada symmetrical lah, tu sebab bentuknya macam ni. Alright, bentuknya macam ni. Kalau ni selalunya symmetrical ni it could takes berapa lama tu tak nak kena check buku nota lah. Saya pun tak check buku nota sebelum start live ni. Alright. Okay. Jadi Tuan Jubir cakap so tak perlu kira pole untuk predict. Dia hanya gunakan size ini ke sini, ketinggian dia. Dia tak ada pole. Triangle dia tak ada pole. Selalunya dia punya kejatuhan tu agak ni sikit lah. Okay. Boleh sabarlah dulu. Aduh, rakus betul lah korang ni. Sabar, tenang. Masalah benda ni pun korang belum faham. Kita nak tunjuk dulu satu-satu, okay? So yang kita belajar ni namanya symmetrical triangle. Jangan confuse dengan ascending triangle jangan confuse dengan ascending triangle. Dia ada ascending, dia ada descending. Okay? Dia ada ascending triangle. Okay, ascending triangle ni macam mana? Okay. Tapi kenapa malam ni saya cakap bullish triangle pattern? Sebab cara guna dia hampir sama je semua, tiga-tiga. Dan descending. Okay, descending ni kalau you nampak descending, more likely dia nak reverse lah. Okay. This is more on bearish punya side. Okay. Okay. Ni more kemungkinan besar lebih kepada bearish, tapi kadang-kadang dia jadi bullish. Okay. Itu yang pelik sikit lah. Right. Jadi symmetrical bentuknya macam ni. Ascending bentuknya macam ni. Macam tu. Maksudnya saham tu dia naik, dia berlega-lega kat sini. Ini ascending. Kalau descending macam ni, descending di bawah pula macam tu. Macam tu. Ni namanya descending triangle. Right? Ni ascending. Ni namanya makin jauh pula benda ni. Namanya ascending. Okay. Yang ni descending. Tapi kegunaan dia sama dan dia punya psikologi dia pun hampir sama. Cuma beza dia adalah yang membezakan dia adalah pattern tu dia bakal bergerak ke arah mana lah. Tu je sebenarnya yang banyak membezakan dia lah. Okay. Yang tu dia punya cerita. Okay. So ini adalah bullish triangle pattern. Symmetrical ke ascending ke descending, cerita dia sama dan measurement dia pun sama. Kecuali descending ni cerita dia adalah more likely and most probably dia nak jadi bearish tu pun agak tinggi. Tapi ada certain buku cakap descending ni juga continuation pattern, bullish continuation pattern disebabkan this is very strong support. Di bawah ni sebab dia straight line, this is a very strong support dia cakap. Ada buku yang cakap macam tu. But anyway, you boleh pegang tiga-tiga ni as long as dia tak langgar you punya ni, you should be okay, you should be fine lah. Alright? Okay. Okay, good. So this is Alkisah dia. Alright. Tadi nak tengok contoh. Ni contoh dia, satu saham. Okay, ada yang cakap ini triangle, ada yang cakap ini flat. Okay, jadi untuk mudahkan kita pakai inilah. Kita pakai yang ni, kita pakai line chart. Sekejap. Besar sangat pula. Okay, kita pakai line chart, tukar line chart. Okay. Kita zoom hujung sini. Kita padam semua line. Okay. Jadi you nampak tak bentuk triangle tu kat mana? Okay. Ada yang cakap bentuk triangle ni macam ni. Kalau macam ni dah break lah. Kan? Kalau macam ni dia dah break. Tapi kita tengok the next dia dekat mana.
Okay, dia tak semestinya exactly dekat situ. Okay, kalau you pakai yang macam ni, dia dah break lah secara technical. Okay, tapi adakah betul-betul dia break? Tak, sebenarnya tak lagi tuan-tuan perempuan. Kalau you pakai candlestick, you boleh cakap ini ascending triangle pun boleh. Kalau you pakai ni lah, kalau you lukis pakai candlestick chart, kalau you lukis pakai candlestick chart, you akan cakap, oh ini namanya ascending triangle pun boleh, tak salah. Kalau saya tadi nampak macam symmetrical, so, sebab saya pakai line chart. Tapi kalau you tak tukar line chart, you just pakai ni, you boleh cakap this is ascending triangle. Dan dia punya prediction, harga ni nak bergerak setinggi mana, sama juga. Okay, kita guna benda ni. Okay, alat ni. Okay, alat arrow ni, ukur tinggi tu. Okay, tarik ni sikit. Okay, dia break atas, tu harga dia. So, target price kalau dia break atas somewhere around 62 cents. Okay, macam tu. Okay, hal kisah macam ni lah. Okay, macam ni sebenarnya pergerakan harga. Okay, jelas? Clear? Ini cara untuk anda guna triangle pattern lah. Dan continuation triangle pattern kena bullish triangle pattern. Macam mana you nak identify dia mestilah sebelum tu dia mestilah uptrend. Yang mana macam ni lah kita tengok kan. Dia ada higher high, dia ada higher low kan. So kita tahu this is dah uptrend. Dan ada bentuk bullish pattern macam ni. Kan dia buat macam ni kan, dia berlega-lega macam ni. So we can see ini adalah bullish. Alright. This is bullish. Salah satu contoh lah. Ada yang tanya, K1 nampak macam triangle. Okay, betul ke? Kalau nampak. Kalau saya nampak K1 macam flag. Sebab dia macam ni kan. Sebab apa? Sebab saya kalau kita pakai line chart, dia nampak macam ni, flag. Tapi ada yang cakap K1 ni macam flag, macam triangle sebab dia pakai candlestick. Pun betul. Pun betul. Maksudnya kalau you pakai line chart, line chart. Kalau you pakai candlestick chart, betul lah tu. Ni pun triangle juga, K1. Okay, macam tu. Dan ke mana harga dia nak bertujah sini, sampai sini you ukur, you letak kat ujung sini, kat mana dia breakout nanti. So itu adalah target price dia. Okay. K1 kalau you nampak triangle pun betul, kalau you nampak flag pun betul. Sebab at the end of the day adalah apa yang anda nampak. Apa yang anda nampak itulah dia. Okay. There's no right and wrong sebenarnya. As long as you faham dia punya asas, bila you lukis dia break macam mana, mesti ada volume. You pegang syarat-syarat tu, apa yang you nampak jadi, insyaAllah jadi lah. Okay. Dia macam tu je sebenarnya. Technical analysis yang advance ni, yang kononnya macam orang pecah-pecah kepala sangat belajar kan. Sebenarnya macam ni je. Okay. Semudah ini. You tarik, you tap, siap. Alright. Ni tengah komen K1 lah ni. Astaghfirullah. Tak tahu dah nak cakap apa ni. Ni K1 lah ni. Ni K1. Tengah cakap pasal K1 ni. Okay. Saya tengah cakap pasal K1. Okay, soalan bagus daripada Tuan Muhammad Enrich. Dia tanya, adakah akan breakout solid Marubozu macam sebelum tu juga? Tak semestinya. Kemungkinan untuk dia capai harga target price tu, kemungkinan dia ambil seminggu, kemungkinan dia ambil 1 hari, kemungkinan 3 hari. Kita tak tahu. Okay. Kalau kita boleh tahu tu, maksudnya kita lagi power daripada bomoh yang pegang 2 biji kelapa. Okay. Jadi kita hanya boleh buat predict. Kita hanya boleh buat prediction. Itu yang you kena faham. Maksudnya kalau you tak faham, you kena rujuk balik saya punya chapter yang basic technical analysis. Cara you gunakan technical analysis ni sebenarnya untuk you identify the next move. Maksudnya you hanya gunakan technical analysis untuk buat ramalan, untuk buat prediction ke mana harga saham ni nak pergi. Maksudnya kita boleh ramal, belum tentu jadi. Macam ramalan kaji cuaca, cakap hari ni petang ni panas, tiba-tiba hujan. Macam tu lah. Selalunya even kalau you tengok yang Apple Weather App tu kan, especially kalau kita orang macam saya punya ni kan, club, kita nak tengok, alamak kita dah booking stadium apa semua dia nak training.
Sekali tengok, petang ni hujan lah apa semua kan. Hujan dijangkakan sampai pukul 10 malam. Macam nak cancel dah training tu. Lepas tu duduk sekejap 15 minit hujan dah reda. Tak sampai 10 malam pun kan. Jadi continue training. After 15 minutes. Jadi kita hanya boleh buat ramalan. Tak semestinya ramalan yang kita buat tu confirm betul, confirm jadi. Okay? Dan target price yang kita letak ni pun hanyalah ramalan semata-mata. Bukannya betul lah. Maksudnya kita just predict untuk protect kita punya apa kita panggil? Kita punya modal, kita punya capital. Jadi itulah caranya untuk anda gunakan technical analysis. We just can predict the next big move. Kita hanya boleh based on data dan maklumat yang kita ada. Alright. Okay. Based on maklumat dan data yang kita ada lah. Maksudnya pergerakan harga ni apa semua. Okay. Dan kita hanya boleh letak target saja. Betul Cik Puan Amira. Alright. So soalan, betul Tuan Jufri. Dia cakap 70% je ramalan jadi, 30% mungkin tak jadi tu ada. Yes. Okay. Itu adalah chart pattern dan itu adalah technical analysis. Okay. Selalunya 70% chances you akan win lah. But on rare cases, 30% tu akan kena dekat kita lah. Okay, jarang-jarang tu akan kena juga. Okay, dia tak semestinya untung. Kalau confirm untung ni ramai dah kaya kan. Tak. Okay. Okay, baik. Dan soalan Tuan Faizal pun agak bagus. Flag panel breakout lagi power ke dari triangle sebab ada pole? Tak semestinya. Kadang-kadang triangle breakout lagi kuat sebab dia sideways lagi lama. Lagi lama dia sideways, sekali dia comeback lagi kuat lah selalunya kan. Dia dah simpan energi dia lama kan. Lepas tu dia keluar Kamehameha, terbang. Okay, dia akan breakout. Selalunya triangle tak semestinya triangle tak kuat, tak semestinya flag lagi kuat. Okay. Masing-masing ada kekuatan ni masing-masing lah. Sebab kalau flag dan pennant selalunya more on a shorter time period. Okay. Selalunya lah dia on a shorter time period lah untuk flag dan pennant. Tapi untuk triangle ni selalunya dia medium term punya ni lah. Maksudnya kalau you tengok dia nampak triangle, you boleh expect somewhere 3 to 6 months lah, lebih kurang macam tu. Okay. Itulah kisah dia sebenarnya. Bullish triangle pattern, baik symmetrical, baik ascending, ni kisah dia lah. Okay. So that's it. Itu dia kisah tentang bullish triangle pattern lah. Alright. Jadi group kita pun dah melebihi 2000 tapi viewer kita pun tak tinggi malam ni kan. Jadi saya rasa mungkin sebab tak dapat notification pun ya jugalah sebenarnya. Alright. Jadi kita tengok EG. Ada yang minta saya tengok EG. Kita tengok EG, apa yang ada dekat EG. Boleh kalau you nak cakap EG ni tengah form triangle pun boleh. Tak jadi masalah. Alright. Alright. Nampak macam lah. Okay. Nampak macam. Okay. Kalau pakai ni pun nampak macam lah. Okay. Nampak macam ya lah. Macam tu. Okay. Alright. Nampak macam tapi macam tak pun ada juga. Saya tengok. Macam tu adalah. Alright. Notion. Alright. So Notion. Notion macam nak triangle pun ada juga. Okay. Notion macam triangle pun ada juga. Okay. Ni dia tak jadi. Ni lama punya cerita ni. Okay. Right. Okay. Nampak macam dah mula buat 3 pada support 62 sen. Okay. Untuk you identify dia nak mula buat nombor 3, you kena make sure dia ada higher high dan higher low. Alright. Make sure dia ada higher high, higher low lah. Dekat dalam sebelum dia nak form nombor 3. Kalau you tengok dekat sini.
Right, kalau you tarik sini, yes, this is a triangle lah. Right? Yes, good. Betul lah. Apa yang anda nampak tu betul. K plus. Serba dinamik. Serba dinamik ni kalau you nampak triangle lagi dangerous sebenarnya. Right? Sebab, okay. Tengok you kena faham bullish dan juga bearish. Okay. Dalam kes serba dinamik, kalau you nampak triangle yang saya lukis ni, most likely saya nampak dia macam bearish lah. Okay, sebab pattern dia ni membentuk bermulanya dari sini, daripada atas ke bawah. Bukan bawah ke atas. Kalau bawah ke atas, baru namanya bullish. Tapi ni saya risau juga sebenarnya, saya tengok ni. Okay, sebab dari atas ke bawah, lepas tu dia buat bentuk triangle. Most probably dia nak jatuh tu lebih tinggi daripada dia nak naik ke atas lah. But yelah, kita kena tengok perhati rapat lah apa nak berlaku dengan saham serba dinamik ni. Lebih detailnya. Okay. Yang saya nampak macam tu lah. Alright. Yang saya nampak macam ni lah. Okay. Dia lebih kepada bearish yang saya nampak sekarang ni. Alright. K plus. Okay, ada yang tanya K plus macam mana. Alright. Betul lah tu. Kalau K plus anda nampak betul, dan K plus kalau kita ikut benda ni. Tapi tak berapa nak jadi sebab kalau apa yang kita lukis ni macam dia dah break, tapi dia tak berapa nak jadi. Satu sebabnya, sebab yang pertama dia tak berapa nak jadi sebab dia tak ada volume yang besar. Bermaksud kemungkinan ni ini dia akan jadi adjust sikit lah. Mungkin ke sini ke, mungkin ke sini ke. Kan? Jadi dia belum confirm lagi ni. Right, sebab dia tak ada volume yang besar. Kalau dia ada volume yang besar tu, insyaAllah itulah dia. Breakout dia. Right? Pattern breakout. Okay. Chrono ni tengah hari tadi saya cakap dengan student investor masa kelas. Boleh perhati. Okay, sebab ni je. 1, 2. Alright. Dan ada yang cakap dia yang cakap dengan saya dia ada pattern. Tapi saya tak nampak pattern apa pun sebenarnya. Sejujurnya saya tak nampak clear pattern apa yang ada dekat sini. Sebabnya sebab saya pun tak nampak sebenarnya pattern apa yang dia cuba buat. Okay. Alright. Okay, tadi coach bagi tahu symmetrical triangle. Boleh contoh tak coach? Daripada tadi saya bagi contoh tu apa benda? Symmetrical lah kebanyakannya. Okay. Nanti dah habis live nanti tengok balik. Banyak contoh yang saya dah bagi symmetrical. Okay. Boleh tengok pelan-pelan. Reverse balik. Alright. Kita tengok solar vest. Solar vest triangle. Solar vest saya tak nampak macam triangle pun. Solar vest saya tak nampak macam triangle. Macam panel ada lah. Okay, sebab ni tiang bendera. Okay, sekejap. Okay, ni tiang bendera. Kan, ni. Nampak macam panel pun ada ni. Okay. Ni solar vest lah. Saya nampak macam panel lah. Okay, saya nampak lebih macam panel. VIS. VIS pun saya tak nampak benda. Nak cakap ni continuation pattern pun susah sebab dia tak ada clear higher high higher low. Dia macam ni lah bentuk dia. Macam ni lebih kurang bentuk dia. Alright. Saya tak nampak pattern. Dia macam macam tu dia. Okay. Saya tak nampak lah sebenarnya. Okay, mungkin macam ni. Okay. Mungkin macam tu. Saya tak nampak lah dia nak membentuk apa-apa continuation pattern. Sebab dia punya naik macam ni, dia jatuh macam ni. Jadi saya tak nampak lagi apa-apa clear yang ada dekat VIS ni sebenarnya. Alright. Jadi saya tak tahulah nak cakap apa. Macam tengah buat dua pun boleh juga. Pun boleh. Nampak. Tapi mata saya tak nampak lah sangat. Macam ni. Macam ni.
pun boleh. Kalau nak cakap dia buat 2 pun boleh. Tapi kalau tanya saya pattern, saya tak nampak pattern lah. Okay. Jujurnya. Okay. Sejujur-jujurnya saya tak nampak pattern lah. Tapi kalau you nampak descending kat mana lah descending you nampak ni? I cannot see lah. Sejujurnya I cannot see any pattern lah kat sini. Okay. Grey tag. Grey tag. Grey tag tak ada pattern apa-apa lagi ni. Okay. Dia masih lagi tengah buat pull ke apa ke, saya tak pastilah. Tapi dia masih lagi agresif untuk naik. Alright. Dia masih lagi agresif lah untuk naik. Itulah dia. Saya itu grey tag. RG tag. RG tag nampak macam triangle tu ada. Tapi macam triangle macam triangle ada juga, tapi dia terlalu steep. Dia punya triangle ni pun tak sihat juga ni. Dia punya ni terlampau steep, terlampau tajam dia punya jatuh ni. Jadi kalau you lukis pun triangle tu jadi macam cacat lah. Macam tu Okay. Too steep lah. Tapi kalau secara kasar nampak yes macam triangle, but too steep untuk you consider it as a RG tag. Okay. Untuk you consider it as a ni lah, triangle punya pattern. Okay. Too steep lah for me. Okay, but then Dufu. Dufu macam flag. Kalau you ambil dari sini sampai sini, ni nampak macam flag lah. Kalau you ambil setakat hujung sini, boleh jadi triangle. Boleh jadi, tapi tak semestinya. Okay. Boleh jadi triangle, boleh jadi rectangle. Rectangle esoklah kita tengok. Okay. Rectangle pun ada pattern dia, rectangle. Okay. So yang saya nampak ni rectangle lah. Dufu lebih kepada rectangle yang saya nampak berbanding triangle lah. Okay. Nasib baik tak ada circle lah. Dia ada rectangle, dia ada triangle, dia tak ada circle. Okay. Jadi saya nampak Dufu ni dia lebih ni lah. Okay. Itulah yang saya nampak. Dufu ni lebih pada rectangle dan open cis. Kenapa dengan open cis? Open cis dia buat pennant. Kat sini pennant. Kalau you tak nampak. Okay, ni pennant. Terus dia terbang. Dia breakout pennant lah. Sepatutnya you nak masuk, you masuk tadi. Okay. Tu open cis. Supply. Kenapa tengok supply Dah lah counter bawah 10 sen. Cuba elakkan counter bawah 10 sen ni. Never learn a lesson UWC. Okay, UWC. UWC pun nampak macam triangle. Okay, UWC pun nampak macam triangle. Sini macam tu. Okay. Okay, this is ni lah. Alright. Okay. Shing, ini pun nampak macam triangle. Sini. Okay, sekejap kita lukis. Ambil sini. Okay. Sini. Okay, sini. Pun nampak macam triangle lah. Tapi triangle ni mungkin panjang lagi. Tapi untuk short term, this is triangle yang kita nampak lah. Kemungkinan esok tu dia nak break tu pun ada lah. Sebab volume dia pun makin kecil. Dan sekarang ni dah dekat apex. So most probably kalau esok dia nak breakout, dia breakout. Kalau dia tak breakout, kemungkinan dia akan jadi adjusted sikit. Mungkin dia akan jadi macam ni sikit ke. Kan? Kita tak tahu. So yes, kalau based on prediction, macam UWC ni anytime je dia nak meletup ni. Okay. Itulah dia. Okay. G-Tronic, HLT, Franken, astagfirullah. Kan dah belajar, cuba tengok, lepas tu cuba komen sendiri. Okay.
Macam mana? Macam mana nak tahu, kena join Investor Masterclass. Macam mana saya boleh identify pagi tu saham tu nak bergerak kan? Kena tanya student Investor Masterclass lah. Diorang pun saya dah ajar macam mana you nak identify pagi tu dia boleh, kemungkinan nak bergerak tu ada. Okay? Dia lain, setup dia lain. Ilmu yang nak disampaikan tu dah sedikit advance. Macam student Investor Masterclass yang batch utama ni dia dah advance lah. Sebab dia dah belajar dengan saya dah hampir 2 bulan. Duduk dengan saya, jadi saya dah boleh ajar mereka. Tapi diorang pun tak cakap lagi lah. Okay? Sebab kadang-kadang pun diorang pun tak yakin lagi apa semua kan. Even diorang dah belajar, dah tahu pun. Okay? Tak apalah, nantilah satu-satulah. Baru bab pattern. Dia banyak lagi benda you nak kena tengok. Right? Bosted saya tak berapa minat. Adventa. Yes, Adventa pun saya ada bagi tahu pagi tadi dengan student Investor Masterclass. Okay. Sebab dia dah naik. Ini satu kenaikan penurunan yang pada pandangan saya sihat lah. Sebab apa penurunan yang sihat? Sebab dia turun, volume pun turun. Jadi pada pandangan saya ini adalah penurunan yang sihat sebenarnya. Alright, kalau you buat sini pun bolehlah consider it as triangle pattern. Okay, boleh consider as triangle pattern dan volume dia pun memang dah kecil lah pun. Okay, macam tu. So Adventa pun memang saya cakap dengan student Investor Masterclass pagi tadi ni, kalau ada volume ni most likely memang dia nak terbang lah, but okay, jadi most likely lah, but I don't know lah. Okay, kita nampak macam dia nak pergi dah, tapi belum masa lagi. Right. Connect. Okay, kita tengok connect. Alright, kita tengok connect. Ini ada orang nak kena marah lagi apa ni tanya connect ni. Okay. Okay, saya tak nak komen lah. Connect bawah 30 sen. Okay, terlampau murah untuk di komen. Alright, so untuk menjawab Puan Azwana punya soalan. Okay, sebelum tu kita tengok GDEX. Okay, ni last lah saya ni sebelum saya komen. GDEX, GDEX pun triangle. Okay, GDEX pun triangle. Ya, Tuan Farhan mencuba nasib kononnya kan. GDEX pun triangle, yes. Okay, good. Okay, good. Berkenaan kelas intensif 2 hari tu tak ada apa-apa yang confirm lagi lah. Nothing concrete, nothing to confirm. Sebab kami masih lagi survey. Sebab kalau based on survey hari tu ada 120 orang ke yang view. Malam tu yang respon hanya 51 orang saja yang cakap nak. Jadi tak sampai 50% yang nak. Jadi kami punya team pun masih belum confirm lagi. Tapi saya akan cuba naikkan poll satu lagi. Alright. Saya buat naikkan poll lah. Kalau saya naikkan poll untuk kita tengok ada permintaan ke tak. Kalau ramai permintaan lebih 50%, maksudnya lebih 100 orang yang berminat, kita akan consider lah. Tapi kalau tak ramai, mungkin tak lah kot. Sekejap Okay, sekejap saya naikkan poll. Okay. Alright. Okay, saya publish. Okay. So poll ni akan naik. So you jawab, saya nak tengok berapa ramai yang minat. Kalau ramai nanti tim saya akan pantaukan lah untuk benda ni Okay, good. Okay.
Dan untuk menjawab um, okay. Okay, thank you Tuan Jubi dan Tuan Azrik lah. Dia dah jawabkan untuk ada yang tanya saya punya video yang lain semua dekat mana? Yes, memang kami dah turunkan perlahan-lahan. Kami upload ke YouTube. Okay, kalau you tengok repeat banyak kali dekat sini pun dah lah percuma apa semua kan, dan tak ada apa-apa pulangan pun untuk kami. Jadi kami decide baik letak kat YouTube. Anyway, kami ajar secara percuma dan you all tak payah bayar. At least kalau you repeatedly tengok dekat YouTube, at least YouTube akan bayar kami lah. Okay, jadi kalau nak tengok, you tengok dekat YouTube. Alright, bukan apa, nanti duit tu nanti kita boleh lah upgrade barang-barang lain untuk studio kita lebih baik, presentation lebih baik apa semua kan. Tu dia. Alright, so malam ni ada 160 orang. Kalau lebih daripada 100 orang cakap nak, kita akan consider. Okay, kita akan consider untuk buat lah. So it's 2 days punya program. Kalau student investor masterclass, you akan dapat masuk percuma lah. Okay, it's part of you punya revision juga. Dan program ni 100% online dan harga tak sampai RM1,000 sebab online. Jadi tak ada apa-apa ni lah, apa-apa semua tak ada apa-apa. Okay, just I need to have my team, I punya staff semua untuk standby, untuk ready, untuk bantu saya during that day je lah. Tu je lah dia punya cost dia pun. Alright, anyway dia orang memang dapat gaji. Okay. Tuan Alif Sofian, dia ada tanya, Apple ada keluar news nak stop ambil chip dari Intel hari ni. Sebenarnya cerita ni dah basi. Okay. Tuan Alif Sofian, you boleh refer balik saya punya live. I think few weeks back lah saya ada cakap sebenarnya Apple dah nak keluar chip sendiri dah. Okay, Apple dia nak keluar dia punya processor chip sendiri. Dia tak nak ambil Apple. Dan yang bakal dapat impact daripada chip Apple yang baru ni yelah sebab dia dah keluarkan chip A13 Bionic tu adalah hasil Apple punya processor sendiri, yang mana sebelum ni diorang hanya fokus kepada tablet dan juga iPhone. Tapi sekarang ni dia cuba buat untuk mungkin dah berjaya lah kot tu sebab dia berani keluar news. Yang sebelum ni hanya rumors, yang mana mereka mengatakan bahawa diorang nak keluarkan untuk laptop dan juga untuk PC, prosesor untuk laptop dan juga PC lah. Jadi itulah dia. Cerita ni sebenarnya dah agak basi lah sebenarnya, dan yang bakal dapat impact daripada ni adalah Inari, sebab Inari adalah pengeluar, membantu Apple membangunkan prosesor untuk iPhone dan juga iPad sebenarnya. Jadi kemungkinan Inari juga yang dapat impact lah daripada penghasilan penghasilan prosesor baru. Okay, this is already well known punya news. I think for few months lah, for few years sebenarnya. Rumors ni dah ada since 2018-2017. Cuma Apple decline untuk menjawab, dan for the past few months rumors tu makin kencang, dan akhirnya hari ni memang confirm lah tu. Okay, so yang bakal dapat impact secara indirectly adalah, saya percaya adalah Inari lah, sebab Inari yang bantu bangunkan A13 Bionic punya chip yang ada dekat dalam iPhone 11 tu, right, dan iPhone SE yang latest ni lah. Jadi saya percaya benda tu, right. Alright, so yes, Inari. Dan tadi ada seorang tanya, sekejap saya nak kena baca balik soalan. Laju sangat lah korang ni komen. Okay, untuk menjawab soalan lah, saya nak kupas sikit lah tentang yang Tuan Kusairi Anwar tanya, berkenaan news di Edge hari ni, rally sektor akan lebih power daripada isu pandemik. Yes, betul, sebab sekarang ni everyone and everything is moving towards digitalization. Okay, even saya punya company pun dah mula moving towards digitalization, tapi kami dah moving towards digitalization awal tahun lagi, sebab kami dah cuba develop AI, dan AI kami pun dah stable apa semua, dan InsyaAllah akan officially launch lah AI untuk saya punya business 1st of July. Dan untuk program Investor Masterclass pun, we are currently developing an apps untuk bantu anda pantau anda punya track record performance and
everything lah. Maksudnya nak tengok you punya performance adakah inline dengan apa yang you nak achieve. Maksudnya yang dream numbers apa punya calculator, macam Tuan Badiu Zaman sampai PM saya kan, tanya macam mana saya kira kan, takkan saya nak bocorkan kan. Ada cara dia, ada formula dia. Formula tu pecah kepala jugalah. You just imagine saya masuk office pukul, saya lepas live pagi kan, starting from 10 AM, petang, lewat petang baru saya dapat crack macam mana nak dapat dream number tu punya formula kan. Jadi macam tu lah. So I spend a lot of time on that. So nantikan sajalah apps tu akan keluar untuk bantu you all, basically bantu you all tengok dan pantau you all punya prestasi. Okay. Dan untuk back to kepada tajuk kita adalah yang pasal technology sector. So memang technology sector, everything are moving towards digitalization, dan pandemic COVID ni yang orang kata dia jadi accelerator lah. Okay. Sebab kebanyakan perkara dan benda tak boleh bergerak ke hadapan waktu pandemik tu berlaku. Tetapi pada kami, macam saya, syarikat yang kecil lah, boleh consider kecil, we saw a lot of opportunity in terms of digitalization of economy. So bila kita study apa semua, when we want to go digitalization, we need a lot of equipments sebenarnya. Bukan setakat equipments, probably you just need cloud system apa semua. But cloud system pun kalau dia nak upgrade cloud system apa semua, you still need, anda perlukan juga dia punya dia punya disk kan, untuk you store data apa semua, dan kemungkinan you perlukan storage. Tapi setakat ni kita just hire daripada third party sebab masih tak besar lagi kan. Kalau kita dah besar macam government punya ni apa semua, probably we will need satu lot bangunan ke apa untuk store kita punya sistem. But I don't think lah kita akan sampai ke tahap tu kan. But that is what we see lah. Itu apa yang kita tengok. Dan even Facebook pun are currently competing directly dengan Zoom. Okay. You guys tahu tak, sebenarnya sekarang ni Facebook dah launch Messenger Room, yang mana dia punya capacity lagi best daripada Zoom. Okay. Jadi memang everything are moving towards digital economy lah. Okay. So pandemik lebih menggalakkan dan melajukan lagi proses berlakunya pergerakan teknologi ni. But then kalau everything moving towards digitalization, but kalau kita tak ada stable internet connection pun boleh buat gaduh, babe. Macam petang tadi kan, contact Unify pukul 3 petang kan, internet tak ada, langsung semua orang tak boleh buat kerja, babe. Baring, semua terlantar je dekat bini seat, dekat studio kat depan tu kan, sebab tak boleh buat kerja, internet langsung tak ada. That is the downside bila when you move towards digitalization lah. Means you need, kita perlukan consistent internet connection. Jadi internet connection pun semua will be upgraded lah. Definitely have to upgrade. Sebab everyone are now moving towards digitalization lah. Okay, even kalau you pergi IKEA pun you boleh book sekarang. Kalau dulu you nak bawa balik barang IKEA, barang-barang besar pada IKEA, you need to wait for almost a week untuk barang tu sampai. Tapi sekarang ni dengan bantuan the lorry apps kan, macam Grab tu apa semua, dia macam Grab tapi untuk you sewa lori, dan harganya agak murah sebenarnya kan, menggunakan the lorry punya apps tu. You boleh dapat the same day delivery lah, macam you order Grab je tapi lori. Okay. So everything are now digitalization. Okay. Memang sangat-sangat memudahkan lah business ni apa semua. Alright. Jadi yes, infrastructure pun memang kena tip top lah. So when we are talking about digital economy, maksudnya semua benda digital ni akan berkait rapat. So I punya former intern, I punya former yang staff, yang former staff pun sekarang ni yang dah bekerja kat High Tech Padu, dah bekerja kat Revenue, yang mana every weekend dia akan datang office saja nak jumpa balik apa semua kan. Jadi mereka pun berkongsi lah sedikit sebanyak apa yang dia orang punya kerja sekarang latest apa semua. Jadi daripada kerja yang dia buat semua, saya dapat tangkap lah sebenarnya infrastructure macam mana yang mereka tengah bangunkan apa semua kan. Jadi okay. Jangan main-main intern dekat tempat saya, kerja dekat company MNC, yang mana dia orang cakap kerja dekat MNC lagi senang daripada kerja dekat tempat saya. Maksudnya saya memang
pijak kau-kaunya kan, kena tendang, kena sepak, kata jangan kau cepat sikit buat apa semua kerja kan. Jadi bila sekarang ni dia orang kerja kat MNC cakap lagi relax lah kerja kat MNC. Okay, maksudnya tu sebab dia datang balik dan dia orang kongsikan lah kerja apa dia semua apa semua. Jadi secara tak langsung sebenarnya indirectly saya correct sebenarnya apa infrastructure, what is next, apakah teknologi baru. Okay, saya boleh bagi tahu revenue sekarang ni tengah buat projek apa tapi saya tak kongsikan lah sebab tak bagus. Okay, itu PNC. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Okay, saya punya ni even macam-macam lah sebenarnya boleh buat. Okay, even sekarang kalau you nak booking tennis court or badminton court pun you dah boleh pakai app sebenarnya. Okay, macam-macam. So when we are talking about digitalization, macam-macam sebenarnya boleh. Cuma kadang-kadang ni kita je yang terhadkan limitation kita. Jadi dan berlakunya pandemik, I believe ramai yang terpaksa crack dia punya kepala kan, pecahkan kepala otak dia ni baru macam betul kena digitalize kan. Jadi sekarang so far memang saya nampak everyone try to digitalize, but ada yang terlambat, ada yang ni. But then kalau you tengok grant government pun everything are now moving towards digitalization. Even apa yang menteri KBS yang baru Rizal Marikan ke apa, okay, macam Rizal Marikan apa semua pun kalau you tengok untuk sports punya bantuan kan. Kalau sebelum ni untuk bisnes kita ada GKN, kalau untuk you all ada apa BPN, bantuan prihatin apa kan, whatsoever lah, benda-benda macam tu. Dan kalau you tengok untuk sukan pun grant yang akan dikeluarkan juga adalah mengenai digitalization. Bermaksud orang yang boleh apply untuk sukan punya grant ni untuk mendigitalkan sukan ni. Maksud digitalkan sukan ni, saya pun tak tahu macam mana saya nak apply grant tu sebenarnya. Okay, sebab I saw an opportunity over there yang mana saya as a company dah drive forward kami punya club melalui digitalization. But yelah, peluang ada depan mata. Grant bukan loan. Jadi you ambil duit tu, you boleh bangunkan infrastructure you sendiri tanpa mengeluarkan duit you sendiri tau. So I'm looking into that opportunity, and currently I punya staff, I punya team pun tengah study macam mana nak apply grant tu dan apakah kriteria untuk digitalization of sports. Okay, sebab dia cakap yang boleh apply adalah badan-badan sukan yang berdaftar sahaja. So kelab kami memang berdaftar, memang audited, jadi tak ada masalah lah untuk kami apply. Cuma kami nak tahu apakah kriteria yang perlu ada dan diminta. Jadi bolehlah tengok dan boleh perhati dan boleh pantau sebenarnya. Alright, so tu je lah cerita tentang teknologi. Kalau tanya saya sektor mana yang best nak perhati, sebenarnya daripada 1 hari bulan Jun tahun ni lah, 1 Jun hari tu lagi saya dah bagi tahu dengan student investor masterclass, tolong perhati saham-saham teknologi. Okay, we are now talking about technology. Okay, dan kalau tadi news pun kalau you tengok teknologi tak berapa nak pergi, tapi yang banyaknya adalah sektor-sektor healthcare, yang mana saya nampak sektor healthcare akan ada satu lagi orang kata upwards punya movement. Tapi saya tak rasa dia akan I believe akan ada satu lagi upwards punya movement yang mana you boleh tumpang sebelum datangnya semula saham-saham teknologi ni yang lebih kencang lah. Okay, dan anyway, kalau you faham tentang sectorial play, saham-saham ofensif antaranya adalah saham-saham teknologi. So kalau untuk menambah baik, if you are talking about economic recovery, then we have to look into kita kena tengok saham-saham ofensif seperti technological stocks, oil and gas punya stocks. Ini adalah saham-saham ofensif yang mana kalau ekonomi recover, this is all the sectors yang akan dapat impact secara langsung sebenarnya. Dan kalau you faham intermarket analysis, ambil kau intermarket analysis, nak sangat saya kupas kan. So kalau if you understand about intermarket analysis,
sebenarnya Bursa Malaysia adalah indikator kepada pergerakan ekonomi 6 bulan akan datang. Okay? Jadi kalau kita tengok KLCI dah recover for the past 3 months, kan sekarang ni tengah relax kan. So sekarang after 3 months ekonomi baru nak recover. You see tak? Perasan tak? Kan? Ekonomi baru nak start recover sekarang ni kan. Sebab even sukan pun dah dibenarkan main starting 1st of July apa semua kan. Dan orang pun ada yang terkejut hari ni first time masuk office mula macam aku kena masuk office, macam mana aku nak bekerja balik apa semua kan. So yes, if you are looking in future for 6 months ekonomi punya cycle macam mana, kita tengok currently stocks bergerak macam mana. Okay. Dan sekarang ni saya percaya pasaran yang ada sekarang ni tak bergerak dengan agresif kerana ada takutnya second wave. Okay. Sebab takut adanya second wave lah. But I believe, saya percaya orang dah mula lali, orang dah mula basi dengan cerita-cerita yang ada dengan COVID-19 punya cases, dia punya second wave or whatsoever. Sebab kalau you tengok kadar recovery more than 90%. Maksudnya you punya mortality rate ke apa tahu dia panggil, more than 90%. Bermaksud you punya percentage untuk you survive tu agak tinggi. Bukan agak tinggi lah, sangat tinggi. Basically sangat tinggi untuk you survive. Jadi bila saya tengok kadar tu, saya percaya tu sebab orang pun, saya rasa orang pun berfikiran lebih kurang macam saya. Dia cakap kalau mortality rate agak tinggi 90%, so only 10% chances mati. Jadi orang cakap apa dah hal kan, kalau you 70% chances untung pun you boleh masuk kan, ini 90% chances you hidup. Jadi maksudnya orang dah mula lali lah. Kalau kita tengok yang dekat Malaysia ni pun 95% chances mortality rate. Dan kawan-kawan saya ramai yang doktor yang memang terlibat secara langsung dengan waktu pandemik yang masa MCO apa semua. Dan selepas ada apa yang pergerakan kawalan tu, yang apa, yang 2 minggu sebelum ni punya kan, yang orang dah boleh start berniaga tapi sikit-sikit tu kan. Jadi kami ada berjumpa, dia ada datang office saya, dia ada cakap, dia ada share sikit. Dia cakap sebenarnya COVID punya cases ni selalunya yang banyak mati dekat Malaysia ni adalah apa ni, yang banyak mati ni selalunya satu adalah golongan-golongan tua lah, sebab dia orang punya ni antibody dah tak kuat, tu satu. Yang kedua, kebanyakan orang yang mati ni juga disebabkan dah hujung-hujung nyawa, memang dah nazak gila baru nak datang hospital. Maksudnya dah simptom tu dah terlampau obvious baru nak datang. Dia cakap, tapi kalau you pergi awal, you rasa badan tak sedap, you pergi awal, selalunya survive. Dia cakap selalunya yang mati ni, dia cakap selalu memang dah hujung nyawa dah takat sini, dia cakap. Ataupun orang tua yang memang antibody dah tak kuat. Jadi tu sebab sekolah pun dia orang tak nak buka. Sebab sekolah dia tak nak buka bukan sebab budak tu tak tahan. Takut budak dia bergaul kat luar, dia balik, parent mungkin boleh survive lagi, tapi takut parent bawa balik kampung kan, your grandparent ataupun kalau you ada anak, you punya parent yang akan terkena, dia cakap. Jadi tu sebab kalau boleh dia tak nak buka sekolah. Dan tu sebab kanak-kanak tidak digalakkan keluar, sebab kanak-kanak dia tak faham social distancing apa semua kan. Jadi itu yang dikongsikan lah oleh doktor yang terlibat secara langsung, dan dia adalah antara orang yang terawal sebenarnya. Maksudnya bulan 1 tu dia dah standby dah untuk COVID. Jadi banyak cerita lah yang saya tahu kan. Jadi saya punya connection ni bukan kaleng-kaleng punya connection lah. Okay. Jadi okay, yelah kawan-kawan apa semua kan. Tu sebab saya suka main sukan, sebab you will meet extraordinary people lah yang main sukan, especially sukan hoki. Yang saya main, yang mana melalui sukan hoki lah saya boleh berjumpa dengan Tan Sri Tony Fernandez sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okay. So kalau you nak buat ni bukan setakat main golf. Yes, I used to main golf, tapi main golf tak syok. So I main hoki dan I jumpa macam-macam jenis manusia lah main hoki ni. Macam-macam jenis orang. Big shots. Okay. So memang syok lah sebenarnya main hoki ni. Okay. Jadi that's it sebenarnya. Dan kawan-kawan saya ni semua adalah kawan-kawan hoki. Bukannya apa ni lah. Bukannya orang kata apa-apa. So
I socialize, buat networking through hockey. Sebab sekali you turun main hockey, almost 30 people kan. Jadi you can meet 30 new people surrounding you. Jadi that is the kind of people I get to meet lah. Alright. Jadi moral of the story, mainlah hockey, jangan main bola. Okay. Tu sebab saya at one time sebenarnya ni lah. At one time memang I have to choose whether I want to play football or I want to play hockey. Yang mana I'm quite excellent at both sports lah. Yang mana kawan-kawan saya yang main bola sama-sama daripada kecil dengan saya apa semua sekarang ni diorang main Liga Super yang mana waktu saya main dengan diorang ni, kalau saya boleh, dia jumpa cakap kan, nasib baik kau tak main bola, baik kau tak, aku sampai hari ni tak main Liga Super. You just imagine lah. Right? Jadi dan antara sebab kenapa saya tak main bola pun ada sebab yang saya simpan lah. Tapi saya minat bola, tapi saya tak main bola sebab ada cerita dia lah, ada sebab dia yang saya simpan sendiri. Dan kenapa saya pilih hockey. Okay. Jadi mainlah hockey. Alright, itu moral of the story. Sebab network dia bukan calang-calang punya networking lah. Alright, so itu saja. Itu saja daripada saya, sharing daripada saya, dan tu je lah apa yang saya nak share dengan you all malam ni. Basically tentang digitalization and apa semua. Jadi that's all daripada sharing daripada saya. Kita jumpa lagi lah insyaAllah malam esok. Kalau internet okey lah, so far internet saya dah saya dah upgrade sebenarnya internet. Okay. Jadi tak tahulah, kadang-kadang Unify ni pening kepala. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa problem, kita jumpa esok. Kita jumpa balik esok malam pukul 9 malam. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.